Cuba tengok dekat dalam koleksi skincare yang anda pakai. Ada lebih banyak produk Korea ke? Produk Timur lah, sama ada Jepun pun boleh juga. Ataupun lebih banyak Western brand gitu. Ataupun local brand. Ada yang mana satu lagi banyak? Ataupun mungkin bukan lagi banyak, memang pakai yang itu khususnya. So penting untuk kita faham perbezaan antara produk-produk ini. Kenapa ada kecenderungan orang tertentu, saya lah tu je, lebih menyukai produk daripada Korea, tapi ada juga yang menyukai produk daripada Western, Barat, dengan formulasi orang putih. Dia bukan orang putih, orang putih. Aku tak tahu kenapa. Jadi kita akan bincangkan dalam video ini tentang perbezaan di antara Korean skincare products and Western skincare products. Hi, glowy girls, glowy guys. Yes, thank you so much for still watching this video. Kita nak ucap terima kasih lah sebab ramai yang menyokong, tonton banyak kali, ada yang tonton video berkali-kali. So, dalam proses menonton video saya kan, video glowy ni, anda mungkin perasan yang saya banyak menggunakan produk daripada Korea, produk Asia lah, produk Jepun pun ada juga, sehingga kan adalah segelintir kecil yang tanya, Mak Mary ni tak pakai produk Western ke? Dia tanya. Ataupun, Mak Mary tak pakai produk lokal ke? Macam tu. Baik. So sebenarnya kan, tanpa kita sedar ataupun mungkin ada yang dah sedar, ada perbezaan ketara ya di antara produk yang dicipta, diformulasi ataupun produk skincare yang berasal daripada Korea ini dengan yang berasal daripada Western. Kalau nak tahu drama Korea senang je. Kalau drama Korea ni nama dia pun macam Korea-Korea lah, kan? Ya, kita tahulah, kita tengok tulisan dekat botol tu pun kita tahu, ya. And memang popular. Kalau yang Western pun banyak juga. Contoh produk-produk Western yang ada dekat dalam pasaran. Contoh yang saya ada pakai, Neutrogena, itu Western lah tu. Hada Labo bukan Western, dia Jepun. So dia kira macam Korea Jepun ni rumpun yang sama lah, asal dia sama. So produk-produk yang berasal dari dua kawasan ataupun kita panggil rumpun yang berbeza ni sebenarnya ada perbezaan yang ketara. Jadi dalam video ini kan saya nak menceritakan tentang perbezaan dengan tujuan bukan untuk memburuk-burukkan mana-mana produk. Tujuannya supaya anda boleh menilai dan melihat produk berdasarkan budaya skincare dalam rumpun negara itu sendiri. Yes, ada. Kita mulakan dahulu dengan produk Korea dan kemudian kita bincang juga produk yang Western. Perbezaan pertama yang ketara, kalau anda betul-betul perhati produk Korea, produk skincare Korea ni, dia lebih mengutamakan langkah-langkah untuk menyegarkan wajah, make your skin or you feel fresh, untuk melegakan, soothing, calming, dan paling penting sebenarnya mereka memang suka benda-benda yang hydrating and moisturizing. Ya, dan dalam budaya negara Korea ni kan, kecantikan ni memang bermula awal. Muda-muda lagi dah pakai produk, ya. Dan perkara pertama yang merunsingkan mereka adalah disebabkan keadaan cuaca di sana, kulit mereka cenderung menjadi kering, ya. So disebabkan itu banyak produk mereka digalakkan untuk digunakan awal, malah tak berbahaya digunakan awal kerana fokus dia tadi untuk mencegah kulit kering dengan cara membekalkan kelembapan. So we can say that Korean skincare ni dia bertujuan pakai produk untuk mencegah masalah seterusnya. Sebab kalau kelembapan kurang, banyak masalah lain boleh muncul. So if your skin lacks hydration ataupun moisturization, boleh jadi kering boleh jadi garis halus, lepas boleh tumbuh jerawat, boleh ada rasa iritasi dan seumpamanya. Kan? So itu produk Korea. Tapi berbeza, produk Barat ni dia suka teknik-teknik untuk tujuan mempercepatkan kitaran sel kulit, mengelupaskan. So biasanya mereka mengetengahkan bahan-bahan yang scientifically proven, sebagai contoh niacinamide, retinoid, dan dalam dos-dos tertentu. Siapa perasan kalau anda pakai produk Barat, memang dia akan sebut nama-nama bahan dengan dos-dosnya. So dekat negara Barat, especially US,
United States of America, ya. Mereka sangat mementingkan perkara yang boleh mengelupaskan kulit ni kerana mereka percaya bahawa bila mana umur mereka semakin lanjut, ya, proses penuaan yang menyebabkan skin proses ni merosot, kulit-kulit kita ni dia punya proses kita panggil skin cycle tu merosot, menyebabkan mereka perlu menambah sesuatu pada wajah dan tambahan tu datang daripada bahan aktif. Itulah perbezaan dia. You can understand, one is more to exfoliation, increase cells, skin cells turnover, itu barat lah kan. Tapi kalau Korea ni dia suka toing-toing, dia suka lembab-lembabkan dan bermula awal, sangat awal. Itu adalah perbezaan pertama. Perbezaan kedua adalah dari sudut bilangan produk. So saya nak cerita yang ni kenapa penting, ya. Saya pun dah pakai dah produk Korea ni dah lama dah, ya. Kalau anda pernah dengar 10 step K beauty, kita macam terkejut dengar kena pakai 10 produk. Kenapa kena pakai 10 produk? Sebab konsep skincare Korea adalah layering. Layering bermakna dia pakai satu persatu di mana dalam setiap satu produk itu akan memperkenalkan bahan yang bagus untuk kulit secara perlahan-lahan, step by step. Memang bunyi dia banyak, tetapi mereka ni senang cerita, produk Korea ni dia percaya pada sikit-sikit lama-lama jadi cantik. Dia macam tu, bukan jadi bukit, jadi cantik. Tapi beza produk barat ni pula, dia suka high dose of highly effective active ingredient. Contoh, pakai benzoyl peroxide untuk jerawat. Dia boleh ada 5%, 10%, 20%. So, step mereka mudah. Kalau dekat US, sekitar tahun 1960-an, diperkenalkan step yang sangat popular. Clean Tone Moisturize. Clean Tone Moisturize. Dia macam tu tau. So, dalam step-step ini, itu step penjagaan umum, akan diselitkan dengan produk bersifat rawatan yang menggunakan high dose active ingredient. So, dan produk itu, bahan aktif itu biasanya pun kuat juga. Contoh macam saya sebut tadi kan, retinoid, benzoyl peroxide, salicylic acid, glycolic acid. So, all these step ringkas pada produk barat, tetapi lebih complicated, I would say more layering concept dekat produk Korea. So, anda jenis orang yang macam mana? Suka yang layer-layer satu persatu ke ataupun suka yang zas, sekali settle? So, itu perbezaan yang kedua. Perbezaan ketiga, mungkin anda perasan, mungkin anda tak perasan. Tapi kalau anda perhati betul-betul, rangkaian sunscreen produk Korea memang banyak. Ada yang cooling lah, ada yang matte lah, ada yang tone up lah, ada yang untuk dry skin, ada untuk summer, winter, macam-macam ada, macam-macam jenis, macam-macam tekstur, macam-macam kesan ataupun efek dia kepada kulit. Ya, memang produk Korea, skincare Korea ni memang obses, saya boleh sebut obses lah kan, terhadap sunscreen atau pelindung suria. Kalau kita pergi, kalau anda pernah pergilah, kalau pernah tak masuk butik ataupun kedai Innisfree, if you see dia punya sunscreen, setiap rangkaian dia ada sunscreen, setiap rangkaian ni ada sunscreen dia, memang ada. Tetapi ya, kalau kita tengok produk barat, senang cerita pergi Watson Guardian, tengok kat kawasan Neutrogena tu, mungkin kalau dia ada sunscreen sejenis, dua jenis, itu dah cukup, dan dia disuai padankan untuk semua rangkaian produk dia. Tak banyak, ya, tak begitu banyak. Saya tak kata tak bagus, tapi tak berapa berbeza. So mereka menganggap sunscreen ni pelengkap kepada keseluruhan penjagaan wajah. Tapi orang Korea ni dia anggap benda tu keperluan. Dia macam mesti kena pakai. Budak-budak pakai, orang besar pakai, orang tua pakai. They believe that having walaupun dah ada berlayer-layer punya skincare, kalau tak ada sunscreen tu macam tak guna lah, ya, tak cukup, ya, tak mencukupi. So itu adalah perbezaan produk Korea dengan produk barat dari sudut sunscreen. Perbezaan keempat ni saya rasa tak sah kalau kita tak bincangkan. Kalau anda peminat drama Korea, anda mesti pernah nampak orang-orang Korea ni dalam segala peringkat umur, dia orang akan suka pergi ke satu tempat yang dipanggil Jim Jilbang.
bathhouse dia, macam sauna dia. Pernah tengok tak? Lah yang dia orang pakai towel yang ada 2 ketul kat kepala macam tu. Comel je towel tu, teringin saya ingat. Tapi saya gulung sendiri kat rumah tak jadi. Macam itulah ya. So kiranya adalah di dalam budaya masyarakat mereka, menjaga kecantikan itu bukan setakat nak cantik, dia adalah kesihatan kulit. So semua peringkat umur, semua peringkat pendapatan, semua peringkat status akan ada budaya suka pergi ke tempat begitu. Sauna tu tadi, gym jilbang ataupun bathhouse tu. Dia ada dalam tu boleh buat scrubbing, dia panaskan badan, ada tempat minum, ada hidangan, semua tu untuk tujuan kesihatan kulit. Lagipun dekat Korea ni juga dia ada budaya macam kita boleh visit, you can visit dermatologist, jumpa dengan pakar kulit, accessibility tu agak senang. Tapi tak sama dengan Barat. Orang Korea dia pergi untuk tujuan dapatkan nasihat kecantikan begitu. Kalau Barat pula, dermatologist begini, sauna begini, itu adalah satu peringkat penjagaan kulit yang agak level yang tinggi. Maksudnya kalau tak ada masalah kritikal, kita tak pergi ke sana. Prescription kan, kalau kita pergi dermatologis ni biasanya ada masalah yang tak boleh diselesaikan oleh skincare biasa. So pergi dermatologis biasanya orang Barat lain, dia pergi cocok botok, dia cocok sana, cocok tang sini, cocok tang sinun, semua dia cocok lah, gitulah. Kalau dia tak cocok, dia drip gitu kan. So itu dia bukan kata budaya, itu dah jadi macam dia orang punya kepercayaan doktor tu untuk bantu adjust badan dia, macam adjust kereta pula, adjust dengan segera. Macam tu. So tak sama. Dia nampak satu tu budaya tu sihat, ya. Satu lagi budaya tu macam nak segera. Gitu. So budaya kecantikan inilah yang mempengaruhi juga macam mana mereka membuat produk mereka. Kena faham tu, sebab you want to sell something according to the culture and belief of a community. Gitu kan. So sekarang ni kita dah cerita 4 perbezaan yang ketara. So saya nak tanya anda, berdasarkan apa yang saya ceritakan tadi, anda lebih cenderung menyukai produk yang mana? Produk Korea ataupun produk yang Barat? So saya berharap video ini sangat membantu anda. Tak salah nak pilih mana-mana pun. Yang penting apa yang anda pilih sesuai dan serasi dengan kulit anda. Itu paling penting tau. Alright? Tapi kalau tanya saya kan, saya lagi suka produk Korea. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.